Happy Sunday everyone. Sweeney can turn on the video. Okay, no problem. Pagi ini, tuan-tuan dan puan yang saya sangat-sangat hormati sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang memperkenalkan Atomy kepada saya, iaitu Cikgu Azizi, dan juga tak lupa juga insan yang sentiasa berada di belakang saya yang saya anggap sebagai daddy saya, iaitu Daddy Chua, Diamond Master, dan insan yang selalu membantu, sentiasa ada di belakang saya. Bila saya tanya ada apa-apa masalah saja, beliau sentiasa tampil, iaitu Sharon Rosemaster Chelin, dan tak lupa juga insan yang membawa Atomy ke Sungai Petani. Tanpa beliau, tak ada lah Atomy Siti Chan. Sebab sekarang ni Atomy sudah dikenali di Sungai Petani, bukan Atomy Company Limited tau, Atomy Siti Chan. Sebab apa? Sebab beliau Sifu kita ni dia anggap perniagaan Atomy ni bukan perniagaan orang lain, bukan perniagaan Atomy Malaysia, bukan perniagaan Atomy Korea. Ini adalah perniagaan beliau sendiri. Kita kena buat macam itulah. Kita jangan, hari ini saya dengan bangganya memakai baju Atomy Team Synergy yang warnanya memang sama dengan kita punya warna korporat Atomy. Okay, so Sifu ada dekat Arirang Center. Luar biasa. Okay, so pagi ini saya dapati di sini kita masih agak slow, kita punya attendant baru ada 21 orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh call kawan-kawan anda, call anda punya leader anda. Kalau anda masuk, anda pastikan leader anda juga menemani anda. Kalau leader tak masuk, anda call leader tersebut. Kenapa you tak masuk? Saya sudah masuk. Dan orang yang di bawah anda, yang ada bawa, anda perkenalkan. Tamizi nak juga baju tu. Nanti kita cakap dengan kita punya Atomy. Okay. So, yang mana orang baru hari ini? Saya terlebih dahulu saya nak tanya, siapa ada orang baru hari ini yang kali pertama masuk ataupun mungkin kali kedua akan masuk, boleh type kat chat box 1 ataupun boleh angkat tangan ke. Siapa orang baru? Johari orang baru saya rasa. Lagi siapa? Weng Wai siapa? Saya tak clear. Ku SC Kai Yao ni saya rasa ni ramai juga orang baru ni. Rosmah orang baru juga ke? Jadi kalau boleh tu kita nak raikan orang baru yang mana yang join dengan kita pagi ni. Saya cerita punya panjang, saya tak kenalkan diri lagi. Saya pula tak kenal pula. Nama saya Sapawi Barom, tinggal di Bandar Puteri Jaya, salah seorang trainer dalam kita punya Atomy Team Synergy, dan saya sangat-sangat berbangga. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Kalau sekiranya anda nak tanya apa-apa soalan, anda tak clear, anda nak tanya soalan dalam bahasa Inggeris, no problem. Anda nak tanya soalan dalam bahasa Malaysia pun no problem. Atau kalau nak tanya soalan boleh angkat tangan ke, ataupun tulis dalam chat box ke, ataupun unmute, ataupun kita boleh tanya direct dengan Sifu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu sepanjang pengalaman saya berbuat bisnes ni, macam-macam MLM yang saya join, tak ada MLM yang kita boleh direct dengan kita punya Star Master. Dulu kalau saya sekarang contohlah saya seorang saya baru capai Sales Master. Baru saya boleh cakap dengan Diamond ataupun saya boleh cakap dengan Sharon Rose. Tapi dalam Team Synergy, walaupun anda baru masuk hari ini, tak register lagi pun, anda boleh dapat bimbingan straight daripada kita punya Sifu. Memang hebat dalam kita punya Atomy ini, dan saya sangat-sangat berbangga berada di dalam tim yang sangat-sangat luar biasa. Okey, jadi pagi ni Sifu akan berkongsi dengan kita cara yang efektif untuk membantu rakan-rakan perniagaan kita yang baru untuk berjaya. Sebab apa? Bisnes Atomy kita tak perlu jual, kita tak perlu delivery, kita tak perlu COD, kita tak perlu kutip duit semua. Apa yang kita perlu buat? Kita kena bantu saja. Teaching, training, bantu bagaimana untuk membantu orang lebih berjaya. Tetapi ada cara, ada metod, ada cara yang efektif. Ini akan dikongsikan oleh Sifu pada pagi yang
luar biasa ini. Jadi kalau tuan-tuan tak ada kawan anak buah masuk, leader tak masuk untuk dengar perkongsian hari ini, sangat-sangat rugi. Tapi kita tak kisah. Kalau masuk pun tak apa, tak masuk pun tak apa. Kita yang ada dekat sini, kita akan ambil ilmu ni, kita akan terapkan ilmu ni untuk kita berjaya di masa yang akan datang. Jadi saya nak bagi ruang dekat Sifu untuk bagi ucapan sikit permulaan kita punya sesi pagi ni. Saya persilakan Sifu kita, Star Master Atomy Siti Chan. Jadi persilakan Sifu. Terima kasih Tuan Safawi ya. Terima kasih. Apa khabar semua? Salam Ramadan pada yang berpuasa. Okey, sebenarnya hari ini pagi ni saya ada di center membantu rakan perniagaan kita untuk membuat activation. So kepada siapa yang di Sungai Petani, kalau you perlukan bantuan activation, boleh bawa kawan kepada center. Tak lama lagi selepas raya kita akan adakan sesi offline dalam bahasa Malaysia dulu, sesi offline di bahasa Malaysia di dalam center, di mana kita akan bercakap di center. Dan di dalam center ni you boleh bawa orang masuk lah, bawa orang datang mendengar ceramah live. Okey tak? Best tak? Ini adalah satu-satunya sesi yang di mana saya nak bantu lepas raya ramai orang ke center untuk belajar. Kita adakan physical training untuk belajar dengan anda semua. Selepas itu kita mungkin adakan bahasa-bahasa yang lain seterusnya. Tapi sesi-sesi di online saya akan tetap buat untuk membantu orang-orang yang tidak berada di sekeliling Sungai Petani. Tertutup. Okey. So selamat pagi. Siapa di sini orang-orang baru? Kita nampak Lely Zahara, kita Rosma, Lely Zahara. Yang lain semua saya rasa dah lama, bersama. Johari Ramli dah lama dah. Dah kenal sampai tak nak kenal dah. Tuan Johari Ramli so kita ada Kayau tu anak kepada JS Lim. Bagus anak muda lepasan universiti sekarang sambil-sambil nak belajar bagaimana nak buat bisnes ni Okey, kita juga ada Miza Ashraf jauh dari di Kuantan so datang bersama. Selamat pagi, kita ada Singapura Mr. Ken daripada Singapura. Bagus. Kita ada KL orang-orang KL juga sampai. Okey, seperti yang saya katakan, kita harus sentiasa menggunakan platform ini untuk membantu lebih ramai orang-orang kita yang berada di luar sana memahami apakah sistem yang kita peruntukkan untuk membantu mereka berjaya. Kerana dalam kejayaan, kepada setiap kejayaan khasnya di dalam network marketing yang begitu kita perlukan ada sistem untuk membantu. Kalau kita tidak ada sistem, kita terpaksa bergantung pada kepandaian kita sendiri. Di mana ramai daripada anda juga mempunyai kekurangan keyakinan berseorangan berusahakan bisnes ini bersendirian. Ramai tidak mempunyai keyakinan. Sebab itu oleh kerana ramai orang tidak mempunyai kebolehan, keyakinan dan keupayaan untuk bersendirian menjayakan bisnes ini, maka kita wujudnya sistem support system yang untuk membantu anda berjaya bersama. So ini adalah yang harus anda gunakan bila anda nak berjaya. Di sini saya nak beritahu anda semua, anda juga harus memastikan bukan saja rakan perniagaan anda di bawah yang hadir, rakan di atas juga hadir. Kepada sesiapa yang nampak, awak upline saya tak adil, tolong bagi panggilan kat dia. Ni, takkan tak bangkit tidur lagi kot. Jangan gunakan puasa sebagai alasan. Dia. Ya, so beritahu mereka, mereka kena hadir. Kalau mereka tak hadir, rakan anda tak hadir, maka
upline anda, rakan anda tu, rakan upline anda dan rakan seperjuangan anda yang berada di bawah anda tak hadir, so maka mereka tidak dapat meminjam kelebihan orang lain membantu mereka berjaya. So kejayaan menjadi lebih susah dan lebih mencabar. Setuju tak anda semua? Saya kembalikan pada Tuan Sapawi untuk ini adalah sesi ini adalah sesi kopitiam bukan sesi kelas kita mengajar. Sesi kopitiam ni sepatutnya sesi santai-santai. Tapi sekarang sesi kopitiam ni tak boleh minum kopi lah. Tak boleh minum kopi Sesi kopitiam di mana kita boleh tanya soalan bukan bagi pihak kita, bukan untuk diri kita, bagi pihak rakan-rakan kita atau kawan-kawan kita yang mempunyai banyak banyak dugaan dan cabaran yang perlu diperbetulkan atau diperhaluskan. Kita boleh bantu pasal kita mempunyai banyak pengalaman dalam menjayakan platform ni dan kita terbukti telah berjaya. Walaupun di Sungai Petani saja penduduk yang begitu kurang, kita juga boleh wujudnya satu Star Master di Sungai Petani. Bukan mudah kepada sesiapa yang belum mencapai Star Master, nak jadi Star Master, belum jadi Sales Master, nak jadi Sales Master pun bukan mudah. So saya nak beritahu you, kalau benda itu bukan mudah dan kita boleh mencapai sampai ke tahap Star Master, ini adalah semua liku-liku, rintangan-rintangan kita dah pernah lalui dan kita pernah atasi. So di sini di dalam Atomy ini kita memastikan kita semua belajar bersama. Dan kejayaan tentu ada panduan. Kejayaan di Atomy pasti ada panduan. Panduan daripada orang atas, panduan daripada sistem untuk berjaya. Best tak best? Okay. So itulah kita semua berjaya. Tapi jangan kita sahaja menunggu belajar tapi tak mengamalkan apa yang kita belajar. Ramai orang belajar tapi mereka tak mengamalkan apa yang mereka belajar. Itu apa yang berlaku pada diri mereka. Dalam bahasa English, mereka jadi motivated idiot. Motivated idiot tu maksudnya mereka yang dah tak pandai tapi mereka jadi pandai tapi mereka tak buat apa. Mereka tak tahu apa harus mereka buat. Lompat dekat situ. So itu dalam bahasa English dia sound rough sikit tapi tak apa. Saya pernah dengar satu motivasi beritahu lah. Don't get yourself become a motivated idiot. Maksudnya anda motivated, anda dah bersemangat tapi tak buat apa pun. Maka kita haruslah buat sesuatu. Okey, saya kembali pada Tuan Sapawi untuk seterusnya, program seterusnya, dan lepas tu Tuan Sapawi kita akan teruskan soal jawab kalau boleh lah, khasnya pada orang baru, orang lama yang boleh mewakili orang baru untuk bertanya soalan-soalan. Sila pasal soalan tu adalah penting. Soalan adalah sesuatu yang membuat kita tidak maju ke hadapan. Bukan soalan. Masalah adalah sesuatu yang tidak membenarkan kita breakthrough atau maju ke hadapan. So kita kalau tak selesai masalah itu tetap di kepala kita dan kita tidak akan bergerak, tidak akan berjaya. So kita kena lalui rintangan, dugaan dan cabaran yang di mana kita rasa ini adalah dugaan dan ini adalah cabaran, tapi susah nak saya lalui. Saya tidak yakin kerana dugaan dan cabaran ini. Maka anda haruslah kemukakan dugaan dan cabaran anda, di mana kami gunakan pengalaman saya dan banyak leader di sini boleh bantu anda keluar daripada zon dugaan dan zon cabaran yang anda hadapi. Alright? Boleh? Kembali pada Tuan Sapawi. Okey, terima kasih Sifu. Nampak?
permulaan yang sebenarnya, permulaan yang Sifu bagi ni, beliau nak memberitahu kepada kita semua sebenarnya apa saja permasalahan yang kita hadapi, beliau dah lalui masalah tersebut. Leader-leader beliau dah lalui masalah tersebut. Jadi kalau kita sangkut dekat mana-mana, kita just tanya je. Kita tak perlu nak risau. Nanti orang kata, sekejap lagi kalau aku tanya sekejap lagi, apa tu, Johari kata saya tak okey pula. Saya macam nampak macam bodoh pula duk tanya macam-macam. Tak. Sebenarnya orang yang bijak ialah orang yang selalu suka bertanya. Tapi tanya yang berkenaan dengan bagaimana nak berjaya dalam atomi lah. Janganlah duk pergi tanya benda-benda yang tak bersangkut paut dengan atomi kan. Tanya KWSP lah apa semua tu tak perlulah. Pergilah tanya dekat tempat. Dapat dalam Islam pun dia bagi tahu, kalau anda tidak tahu, pergilah tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Simple saja. Jadi kalau kita tak tahu, kita tanya, Sifu ni saya nak tanya. Kalau orang tak tahu nak tanya, sebelum Sifu pergi ke cara yang efektif tu, satu soalan yang saya nak sikit perkongsian daripada Sifu lah. Ini saya bagi satu senario lah, senario yang mana sebagai seorang contoh, dia dah seorang leader ni, dia dah join, dia dah boleh tarik orang masuk, mungkin dia dah build sedikit dalam dia punya team tu dah ada sedikit komitmen, dah run, ada yang ghostan, ada yang stop, ada yang tarik handbrake, ada yang still nak running juga. Tapi bila sampai satu tahap, adakah perlu leader ni dia masih kena macam mana pembahagian dia punya masa untuk apa tau? First, dia kena train orang-orang yang dia tarik masuk yang dah betul-betul nak fight, nak jadi leader. Satu. Dan dalam masa yang sama juga, adakah dia perlu sentiasa rekrut orang-orang baru? Bagaimana masa Sifu running dulu, contoh apa tu Nunik ke, contoh macam Jojo ke, bagaimana mereka membahagikan antara training dengan rekrut orang baru, dengan bawa jumpa Sifu untuk pinjam kuasa. Yang tu saya rasa soalan tu mungkin untuk diri saya sendirilah, senang cakap lah. Okay? Minta tolong Sifu ya. Boleh. Masih. Memang ini satu cabaran. Ini satu cabaran yang di mana ramai orang hadapi. Tapi mereka rasa inilah cabaran yang di mana mereka kena buat multitasking. Kerja, rekrutmen, kena training, kena menemani rakan yang sedia ada, kena mencari rakan perniagaan baru, kena melatih. Ini adalah cabaran yang di mana menghilangkan keyakinan orang untuk meneruskan bisnes tersebut. Di dalam atomi ini kita ada 3 proses yang kita harus lalui. Proses pertama, jangan lupa 3 proses ini kita kena tahulah. Seperti sebelum kita nak jadi kepada universiti, sebelum kita nak belajar dapat kelulusan universiti, kita kena lalui sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita kena masuk kepada tingkatan 6. Betul tak? Sebelum kita boleh, atau matrikulasi, sebelum kita masuk ke universiti. Ini adalah proses yang kita kena lalui. Tak ada siapa yang dilahirkan selepas umur 7 tahun dia terus masuk universiti. Ada tak? Tak ada. So sama juga dengan atomi. Di atomi kita kena lalui 3 proses tersebut. Apakah 3 proses yang kita harus lalui? Apakah 3 proses? Anda ingin tahu tak apakah 3 proses yang kita ingin lalui? Nak kalau tulis satu dalam chat box, saya nak tengok ada orang betul-betul nak tahu tak. Chat box 3 proses yang kita harus lalui seperti yang Sapawi kata, bila saya dah bawa orang masuk, apa yang harus saya buat? Bagaimana saya harus buat? Setiap orang kena memainkan 3 proses ini. 3 proses. Proses pertama ialah kita tak berhenti-henti kena buat sharing. Perkongsian adalah segalanya. Ini proses pertama. Proses pertama, perkongsian adalah segala-galanya. Kita harus buat recruitment, kita harus buat sharing. Tak berhenti-henti buat sharing. Di mana anda pergi, anda kena buka mulut, buka kedai, buka mulut, buka kedai. Mulut tak buka, kedai tak buka. Itu ramai orang pergi tempat mana dia terlupa bawa mulut. Dia terlupa bawa mulut.
Kedai dia terlupa buka. Dia duduk dalam kedai tapi pintu depan terlupa buka. Itu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian dia tengok, pasal apa tak ada bisnes? Pintu tak buka lagi. Kata dia, kesian Ada orang macam tu tak? Steam sampai macam tu ada. Orang macam tu ada. Dia dah duduk dalam kedai dah. Lepas tu dia dah tanya isteri dia. Isteri, mengapa hari ni tak ada customer masuk pun? Isteri dia katok kepala dia, kata, ni kedai pun tak buka. Depan pintu pun tak buka. Macam mana orang nak masuk? Ni dengung. Tak tahu apa you buat. Ada siapa macam tu? Di Atomy ramai orang. Atomy ramai orang. Dia keluar, dia tak buka mulut. Dia tak buka kedai. Saya kalau jumpa mana saja, saya buka kedai. Saya buktikan pada semua orang. Saya bawa bila saya dengan Daddy Chua dekat Kuala Lumpur. Saya naik atas Grab saja. Orang tergrab tu saya dengar saya cakap gerak. Tak berhenti. Saya nak KTM, orang duduk sebelah KTM tu dengar saya cakap sampai-sampai. Bila saya buat pergi fisioterapi, orang yang tengah buat fisioterapi tu dah picit, kerak, tapi dengar radio saya. Dengar saja, tak berhenti-henti. Saya pergi main golf, orang yang sebelah golf saya pun, hello, hai, tak kenal dia, hello, hai, apa khabar? Abang selalu main dekat mana? Sana sini sembang. Buat rapor. Saya buktikan pada Charlene. Saya bawa Charlene pergi main golf, saya buktikan pada Charlene macam mana nak buka mulut. Bila bercakap dengan orang, bagaimana kita nak mulakan konversasi. Bila saya pergi buat cermin mata, orang cermin mata itu ahli pada saya. Bila orang tu masuk rumah saya buat gardening, dia juga adalah ahli pada saya. Ahli Atomy. Orang buat aircon, dia juga. Orang yang panjat naik atas bumbung, buat bumbung, dia juga ahli pada saya. Tapi kan, ada orang tak tahu, dia tak boleh buka mulut. Mulut dia macam buka mulut kalau rugi. Buka mulut kalau jatuh, duit keluar daripada mulut. Tak boleh, mulut tak kena tutup. Ada lah orang macam tu. So kesian sebab tu kita tengok ramai orang di mana saja mereka keluar, mereka tak buka kedai. So sebab itulah mereka kata, saya tak ada orang dah. Mereka tak buka kedai. Orang yang ikut kita kebanyakan 70% yang orang yang mengikut kita buat bisnes ni adalah orang yang kita tidak kenal. Kerana orang yang kenal dah jemu dengan kita dah tahu dah kita ni, dan dia tak mau. Khasnya orang yang rapat dengan kita tak mau tengok kita berjaya. Kerana dia nak kita bersama dia hidup susah, cakap kosong, tembak sana tembak sini. Dia seronok. Kalau you dah berjaya, dia tak ada kaki dah. Dia tak ada kaki dia yang tembak-tembak, yang kutuk-kutuk, gosip-gosip tu dah tak ada dah. Dia tak mau you keluar daripada golongan kawan-kawan dia. So maka dia nak you tidak berjaya. Dia nak you tidak berjaya. Bila saya buat bisnes Atomy, walaupun saya ada kewangan stabil, bila saya buat Atomy, kerana dulu bila saya stabil, saya main golf. Main pagi, main golf petang, main golf pagi, main golf petang, main golf. Tiba-tiba lah saya diperkenalkan Atomy, saya nak buat Atomy. Bila saya buat Atomy, saya kena korbankanlah golf tu sekejap kan. Bila saya buat Atomy, orang-orang yang kawan-kawan golf saya tu, dia dah cakap kutuk saya dah. Dia dah tak cakap yang budak bukan. Tengoklah orang ni. Dia cakap. Pasal apa tahu? Saya tak dapat menemani mereka main golf lagi. Saya nak menemani impian saya. Nak berjaya. Nak menambahkan source of income, sumber pendapatan saya nak tambah satu lagi. So saya terpaksa kurangkan golf. Bila saya kurangkan golf, banyak yang cakap bukan. Tengok Chan sanggup ini buat itulah, ini tengok sanggup sampai tak main golf lah, itulah rugilah, hidup bukan macam itulah, hidup bukan inilah. Dia cakap semua cakap yang bukan. Dan bila kita panggil rakan golf kita guna produk-produk, dia ingat kita nak jual pada dia.
Mereka tak berani sokong kita. Mereka sokong kita, apa jadi pada kita? Mereka takut kita lagi jauh daripada mereka. Kita akan berjaya, tinggalkan di belakang. Tidak. So mereka tak berani nak support you dari segi produk juga. So hari ini saya nak beritahu you, orang yang kita tak kenal itulah adalah sumber yang akan membantu anda berjaya. So anda harus buka mulut pada stranger-stranger di luar sana, orang yang kita tak kenal, cakap dengan mereka. Ada hati niat nak bantu mereka. Itu yang sesuatu yang kita kena buat. Kalau saya pergi mana-mana pun, saya bukan pergi dengan niat satu lah. Bila saya tanya apa pun, saya tanya bukan dengan niat saya nak tahu saja. Saya tanya dengan niat nak beritahu mereka. Bila saya jumpa orang baru tu, saya tanya orang baru tu. Walaupun saya tak kisah apa dia buat, saya tanya orang tu, abang buat apa? Waktu-waktu macam ni boleh ada dekat, boleh jogging. Abang buat bisnes apa? Waktu-waktu macam ni abang buat aku kalau orang yang mai buat aircon tu, saya tanya dah berapa lama dah buat bisnes macam ni. Saya tanya mengapa saya tanya? Kerana saya nak ditanya. Kalau saya tak tanya, mereka tak berani tanya saya. Mungkin muka saya garang sikit. Orang tak berani tanya, saya buka mulut tanya. Anda buat apa? So itu kita kena buat. Kalau anda tak buat, anda tidak buka kedai. Kedai anda tak buka. So jumpa siapa, tanya. Jangan malu. Jangan minta sedekah sudah. Jangan minta duit. Tanya orang, tak apa. Kerana pertanyaan itulah membawa kita lebih mengenali antara satu sama lain. Bila kita mula mengenali antara satu sama lain, kita harus menghulurkan bantuan. Bagaimana nak bantu orang yang kita baru kenal itu mendapat pendapatan tambahan, mendapat pendapatan pasif, menambahkan hidup, mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan platform yang kita sedia ada, platform Atomy ini. Itu semua kita akan harus buat. Itu adalah cadangan saya. Cadangan saya ialah sentiasa buat sharing dengan perkongsian dengan sesiapa yang kita jumpa. Sharing is everything if you want to do this business. Jangan pandang rendah orang-orang tersebut. Tak kisah umur dia 70 ke 80 ke. Kita tetap sharing kerana dia ada anak, dia ada cucu, dia ada jiran, dia ada saudara, dia ada adik, dia ada semua dia ada. Kita bukan nak sponsor dia saja. We have to sponsor through dia. Yang belajar benda baru, we have to sponsor through the person. Through. Maksudnya kita harus sponsor melintasi orang tersebut, melalui orang tersebut. Sebenarnya kalau saya kenal Safawi, saya tahu orang Safawi itu dah kaya raya dah. Itu saya tak semestinya saya sponsor Safawi. Saya sponsor melalui Safawi. Dengan connection yang Sapawi ada, mungkin dia tak boleh buat, tapi dia ada sekeliling orang dia yang boleh buat. Mungkin Sapawi dah kaya raya, tapi adik perempuan dia masih merana dari segi kewangan. Saya cakap dengan Sapawi, tiba-tiba Sapawi teringat, ini sesuai dengan adik saya. Dapat saya perkenalkan pada adik saya. Sponsor through. Boleh tak anda buat? So hari ini kita nak beritahu proses pertama ialah sponsoring. Sharing is everything. Perkongsian adalah segala-galanya. Okey. Sebelum kita pergi proses kedua, kita buka jalan untuk pertanyaan tentang sharing is everything. Ada apa soalan? Ada soalan? Tak soalan Syok lah tim ni. Ni macam cikgu ajak sekolah. Tahu cikgu dekat sekolah kan? Tak angkat tangan, jangan tanya, jangan buat bising. Duduk diam-diam. Cikgu ni garang tau. Jangan semua jangan tanya-tanya bila tak disuruh tanya.
Ini lebih baik pada anak murid sekolah. Suruh tanya pun dia tak tanya. Aduh, Okey, hai. Sifu. Ya. Sifu. Ya, sila. Mak Ruby nak tanya. Ya, sila Mak Ruby. Okey, berkenaan dengan Sifu kata perkongsian, memang kita memang boleh katakan hari-hari buat perkongsian lah Sifu. Tetapi halangannya adalah duit. Sebab dia orang banyak pedikakan duit. Bila kita cakap, kita bercerita pasal berkenaan dengan produk, nanti dia akan cerita pasal duit. Dia tak ada duit. Balik-balik tak ada duit. Balik-balik tak ada duit. Jadi kita macam Mak Ruby dah banyak bagi dia orang try kan. Secara percuma je Mak Ruby bagi. Tetapi efeknya nanti dia cuba. Dia kata. Lepas tu bila kita cakap lagi dengan dia kata masalah ekonomi. Tapi saya sampai Mak Ruby biasa bagi cadangan pada dia orang ni. Kalau benda tu harga dia agak mahal, kita boleh sharing. Boleh kita buat perkongsian antara kita punya ahli. Dia orang kata tunggu. Itu yang jadi masalah Sifu. Betul. Masalah bukan kita tak mau bantu. Kita dah cuba nak membantu, tapi kita nak bantu sepenuhnya memang tak upaya lah Sifu. Tapi kita dengan semua macam Mak Ruby siapa yang ada masalah tu macam Muhim contoh. Mak Ruby akan bagi dia orang cuba dengan secara percuma dulu, bagi dia orang cuba nakkan feedback balik lah Sifu. Betul. Ini sesuatu yang saya percayai. Tapi kita harus penyelesaian. Sifu. Okey, itu je. Nak penyelesaian tak? Nak kita tunggu sampai 50 orang. Sekarang 47, 4 orang lagi ya. Kita bagi penyelesaian. Ini penyelesaian dia mudah, Mak Ruby. Sebab tu kita kena tanya baru saya tahu macam mana nak bantu. Kalau yang tak tanya, saya tak hati nak bantu. Sekarang Sapawi punya jawapan kita bagi dulu. Soalan dia tak habis lagi. Sepatutnya tinggal 4 orang lagi kita nak mula. Proses pertama dah tahu dah kan. Sebab tu Sapawi kata saya bawa orang masuk, orang saya tanyalah bawa masuk ini saya kena buat kah, itu kena buat kah, ini kena buat, yang mana saya harus kena buat. Sebenarnya di dalam Atomy kita ada 3 proses. 3 proses untuk berjaya dalam proses Atomy. Kita terus kepada proses kedua dulu. Mak Ruby kita akan kembali jawapan you. Okey tak? Sabar dulu. Okey, kita akan kembali pada jawab soalan yang Mak Ruby yang dia bawa bangkitkan. Okey, kita akan teruskan minta kerjasama yang boleh boleh buka video tu, tolonglah buka video. Boleh tak buka video? Kesian saya. Duduk kedai kopi semua tutup muka macam mana nak sembang pun tak syok. Tak ada ni saya pun tutup kedai saya pun tutup macam tu tutup muka sembang. Okey. Boleh Allah, boleh macam ni boleh. Macam ni okey 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 lah, tak nampak muka. Tak okey. Tak okey, tapi yang saya duk sembang dengan 40 lebih orang, 6 orang saya nampak muka. 40 orang saya tak nampak muka. Macam mana Tuan Johari, macam mana kita kena buat? Merayu ke? Yang nampak muka tu semua handsel saja. Betul ya. Memang itu kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Semua handsome, cantik saya buka. Yalah, ya orang kena kerjasama lah. Kita ni sesi dah, saya dah bercakap pagi, cakap 1 jam. Yang buka kamera pun yang tak mau. Kita nak buat satu sesi di mana siapa tak buka kita tendang keluar satu hari nanti. Sekarang belum lagi satu hari nanti kita akan buat
Di mana yang Itu tak, kena ada self confident. ya, self confident, yes. We are very confident, bukan self confident, kita very confident. Kerana apa yang kita cakap memang dengan niat nak bantu orang percaya. Dengan niat nak bantu orang percaya. Sebab tu confident kita super high, super tinggi. Kalau kita bercakap dengan niat nak minta bantuan, confident kita semakin hari semakin kecil. So kita nak bercakap, bila kita nak bantu orang, confident kita super tinggi. Saya ini super tinggi kerana saya cakap dengan sesiapa pun, tak kisah doktor ke, lawyer ke, multi-million ke, Datuk Seri ke, mereka dalam platform ini, mereka tentu akan dengar saya cakap juga. Kerana saya cakap dengan niat nak bantu, saya bukan nak minta, bukan perlu dibantu. Saya nak bantu mereka. Okay, good. Ya, Zarina Safi. Nak tanya soalan ke Zarina Safi? Zarina Safi. Nak tanya soalan ke? Oh, tak apa. Tengah driver sambil dengar. Boleh. So, tak ada masalah. Sesiapa yang memang susah, sebenarnya kalau saya attend seminar, sebenarnya saya attend setiap percakapan, saya nak buka kamera. Mengapa? Itu tak mengapa saya nak buka kamera? Saya nak pastikan, saya nak pastikan saya tumpukan perhatian. Saya tak mau berpura-pura, saya tak mau bersoal sandiwara pada diri saya sendiri. Saya tak mau lagi. Kerana hidup saya, bila saya bekerja dengan orang, saya penuh dengan sandiwara yang saya mainkan. Saya tak mau hidup bersandiwara lagi. Saya nak hidup terus terang dengan hidup saya. Saya nak masuk, saya nak fokus. Kalau saya tak mau masuk, saya terus tak mau masuk. Tak kisah you nak togok saya macam mana pun. Tapi bila saya masuk, saya nak fokus. Saya nak tumpukan perhatian dan dengar saja. Saya buka kamera. Bila saya tak buka kamera, saya tahu sekejap saya pergi sana, sekejap saya pergi sini. Saya tahu. Saya tak tumpukan perhatian. Tapi ada orang yang masuk kerana mereka rasa I just do my homework. I just submit my homework. I cuma hantar kerja rumah saya saja. Kerana dipaksa masuk, saya masuklah. Sekali tak masuk, sekali dia merajuk. Ada orang macam tu. Jangan ada perasaan macam tu. Ini bisnes anda. Ini adalah bisnes anda dan anda harus jangan bersandiwara pada diri anda dan anda jangan harus tipu pada diri anda sendiri. Anda harus benar pada diri anda sendiri. Kerana ada orang yang dia masuk kerana dia suruh masuklah. Tapi saya tak dengar lah. Siapa di sini masuk tak dengar bagi 555. Pasal dia tak dengar, dia tak boleh bagi 555. Dia tak dengar, dia tak konsentrasi. Bodoh lah Chan ni tanya soalan yang di mana orang tak akan jawab. Terima kasih Wei kata dia masuk. Dia tak bagi. Ni, yang tahu lah jawapan dia. Soalan saya, ada orang bagi juga 555, bagus. So, tumpukan perhatian bila anda nak dalam program tu 1 jam. Kalau anda tidak mampu berada di dalam waktu tersebut, anda tidak harus berada di situ. Jangan bersandiwara dalam bisnes kita sendiri. Bekerja dengan orang boleh bersandiwara. Bos tak balik lagi, saya tak boleh balik. Bos belum balik lagi, tunggu dia balik dulu, saya balik. Yang hari ni lewat sikit lah, bos tak balik lagi. Abang tak boleh balik lagi lah. Abang tunggu bos keluar dan dia keluar saja, saya keluar. Tapi hari ni tak tahu pasal apa, bos saya ni duduk sembang tak habis-habis dalam office, tak keluar lagi. Bersandiwara itu tak apa. Kerana wang ringgit, kerana gaji kita kena bersandiwara, tak apa. Tapi dengan diri sendiri, bisnes sendiri, jangan bersandiwara. Tipu diri sendiri adalah satu dosa yang tak dapat boleh di apa? Tak tahu nak cakap lah. Okay, kita terus ke proses kedua. Proses kedua ialah development. Proses pertama ialah recruitment.
Sharing is everything. Proses kedua ialah development. Bila you dah bawa you punya team masuk, apa yang you harus buat? You kena pastikan you develop mereka, you mantapkan mereka, you bangunkan mereka, you menambahkan ilmu pada mereka. Betul tak? Betul tak? Proses development, the second process. Setuju tak anda? Kerana anda nak tim anda berdikari, anda nak tim anda berjaya, anda nak tim anda lebih mantap. So anda harus adakan sistem kedua. Proses kedua ialah development. Development ni datang dari mana? Development ni datang daripada teaching and training. Teaching and training saja, tak susah. Teaching and training, teaching and training, teaching and training. Sentiasa menambahkan, menguatkan, menambahkan ilmu dan menguatkan diri mereka supaya mereka berdikari untuk menghadapi cabaran yang begitu mencabar di hadapan. Okay, so kita kena harus, second process is development, training and teaching, training and teaching. Ini yang saya buat. Teaching and training adalah sesuatu yang saya tidak pernah berhenti-henti buat. Teaching and training. So anda nak berjaya, anda harus ada teaching training. Walaupun anda tak pandai, bermula daripada tak pandai. Semua orang bermula daripada kosong. Dan bila you dah mula teaching, you dah mula teaching, apa yang berlaku pada diri anda ialah anda akan menjadi semakin pandai. Dan bukan saja kepandaian itu yang orang hargai ialah kecubaan anda untuk membantu mereka menambahkan ilmu. Cubaan anda, hasrat anda, niat anda, itu yang penting. Okey, ini adalah proses kedua, development. Bersedia untuk proses ketiga? Proses ketiga bersedia dah belum? Kita tunggu sampai 50 orang boleh tak? Kesian kat saya. Merayu 50 orang tak boleh. Tak boleh jumpa. Ini bukan salah saya. Salah leader-leader yang tak boleh bawa orang masuk. Kesian kat dia orang. Bukan kesian kat saya. Kesian kepada mereka. Mereka tak boleh bawa seorang. Kesian pada mereka. Mereka boleh bawa masuk sendiri-sendiri. Jangan lupa, bisnes ini kita kena bawa orang masuk untuk belajar. Training, teaching and training adalah sesuatu yang anda harus buat sentiasa. Kalau anda tidak bersedia untuk buat, anda kena pinjam kelebihan orang lain untuk membantu anda buat. Seperti platform ini. So anda haruslah sentiasa datang kepada platform ini bukan bersendirian. Dan pastikan orang atasan you hadir, orang bawahan you hadir bersama. Itu adalah penting. Ya, okey. Proses kedua dah faham. Proses kedua dah faham. Proses kedua ialah development. The best business is the business of duplication. Business of duplication dalam bahasa Inggeris. The best business is the business of duplication. Sebab itu McDonald dia boleh duplicate. KFC dia boleh duplicate ke seluruh dunia. Mereka ada di KFC, McDonald. Dia adalah sistem duplikasi yang paling hebat dan paling mahal di dunia. So ini adalah the best system is the business of duplication. Okay, so KFC, McDonald adalah the best sample, contoh yang terbaik bagaimana sistem duplikasi mereka menjelajari satu dunia. So di Atomy juga, kalau anda nak berjaya seperti KFC, McDonald, seperti owner KFC, McDonald, anda harus ada sistem duplikasi. Iaitu sistem duplikasi datang dari mana? Datang daripada teaching and training. Teaching and training. Setuju tak Tuan Safawi? Ya, memang datang daripada teaching and training. Kalau you tak buat teaching and training, your network will never grow. Mengapa KFC, McDonald begitu besar dan boleh menjelajahi seluruh dunia? Mengapa? Anda kena tahu. Kerana mereka ada sistem yang terbaik dari sistem training, teaching and training. Mereka boleh ada satu sistem yang boleh berajar orang buat burger.
yang sesedap mereka nak. Sistem ini adalah sistem terbaik. Mereka boleh bagi teaching yang terbaik, latihan yang terbaik, training yang terbaik. Sebab itulah ramai orang kaya nak melibatkan diri melabur dalam bisnes KFC, McDonald, franchise ini. Okay? Dan franchise ini bukan calang-calang. Orang-orang biasa tak boleh. Orang yang super kaya saja boleh. Boleh melibatkan diri dalam bisnes KFC, McDonald. So kita berpeluang menjanakan bisnes sebesar KFC, McDonald, tetapi tanpa capital, tanpa modal yang besar. Ini adalah bisnes yang best di Atomy. Okay. Proses ketiga, bersedia. Proses ketiga anda dah bersedia. Apakah proses ketiga, Tuan Ashadi? Apakah proses ketiga yang kita kena ada? Ada siapa-siapa di sini tahu apakah proses ketiga? Tak apa, kalau anda tidak tahu, saya teruskan. Kerana ini adalah sesuatu yang saya telah ajar tahun lalu. 3 proses yang kita kena lalui untuk berjaya di dalam bisnes Atomy. Proses pertama ialah recruitment. Proses kedua adalah development. Proses ketiga yang kita harus lalui ialah proses leadership, kepimpinan. Kita nak berjaya, kita harus jadi pemimpin. Pemimpin yang boleh dihormati. Pemimpin yang boleh diteladani. Orang boleh ikut. Dihormati, diteladani. Tengok, lidah pun tersangkut dah. Pemimpin itu adalah pemimpin yang bagus. Macam mana kita nak jadi pemimpin yang dihormati dan aduh, nak sebut susah, Johari gelak dah. Teladani. Teladani. Okey. Macam mana kita nak menjadi pemimpin seperti itu? Bukan susah. Kita tidak pandai, tidak perlukan kepandaian, kita tidak perlukan sijil kelulusan universiti. Kita tidak perlu. Kita perlukan apa dah? Apa yang kita perlu? Kita perlu satu hati yang mulia untuk membantu. Hati yang mulia untuk membantu, hati yang ikhlas untuk membantu. Apa yang kita harus buat untuk membantu orang berjaya? Apakah kita harus buat? Tahu tak apakah yang kita harus buat? Nak tahu tak apa yang kita harus buat? Tak nak? Tolong orang. Yalah, nak tolong orang. Macam mana nak tolong? Semua tolong orang, semua pun orang tahu tolong orang. Macam mana? Berjaya semua orang tahu. Yang penting sekali bagaimana nak berjaya. Nak tolong orang, semua orang pun tahu. Bagaimana nak tolong. Itu penting. Nak jadi kaya semua orang pun tahu. Harus jadi kaya. Macam mana nak jadi kaya? Ya. Macam mana kita nak jadi leader yang bagus? Bagaimana? Sentiasa kena bimbing ataupun sentiasa kena berada bersama dengan orang baru. Betul. First kali kita kena belajar menemani orang tersebut menjalankan bisnes Atomy. Walaupun kita tidak pandai, kita teman dia. Teman dia bersama dia, belajar bersama dia dengan orang yang pandai. Bila dia nak belajar, kita tak hati mengajar. Apa yang kita buat, kita bawa dia kepada orang yang lebih pandai untuk mengajar, menemani dia. Ini adalah step pertama. Menemani dia, menemani orang tersebut. Encouragement. Very good. Kedua, kita kena bagi encouragement atau kita bagi kata-kata semangat kepada orang tersebut. Ini kedua, kita harus buat kata-kata semangat, encouragement. Jangan criticize. Bila dia baru, dia buat sesuatu yang di mana dia buat, kita kena hargai, kita kena bagi pujian, encouragement, words of encouragement. Thank you, Tuan Johari.
Lagi apa kita harus buat? Sebagai leader, kita tak perlu pandai. Kita perlu buat apa yang basic ini saja untuk berjaya. Menemani, words of encouragement. Lagi. Saya suka SB punya encouragement. Oh, very good SP. That's very good. Leadership. That is called leadership, betul tak Tuan Johari? Itu is a leadership. When orang ni is a leadership. J.Slim kata bagi tunjuk aja. Ya, tunjuk aja. Kita bagi teladani tunjuk aja yang bagus. Kita bagi tunjuk aja. Kebanyakan tunjuk aja ni more to the development. But leadership, what we supposed to do more. Seperti Tuan Johari kata, words of encouragement. Dalam bahasa Malaysia, penghargaan, appreciation. Itu kita kena buat. Kita kena sentiasa buat. Appreciation. Ambil berat, betul. Ambil berat tentang kejayaan orang tersebut. Kita kena harus sentiasa ambil berat. Bukan ambil berat tentang kita punya matching saja. Ambil berat tentang orang punya matching. So apa yang kita kena buat sebagai leader? Nak tahu dah apa lagi kita harus buat sebagai leader? Yang jadi leader yang tak perlu kita ada kelulusan tinggi, leader yang tak perlu pandai bercakap, leader yang boleh dihormati dan diteladani. Apa yang kita harus buat? Nak tahu dah? Memang menemani, kita dah beritahu, menemani, kita kena ambil berat, kita kena bagi words of encouragement. Sebagai leader, tulis ini ini sesuatu yang anda mungkin tidak pernah buat tapi harus buat. Ada yang setengah orang buat, ialah kita kena bagi mereka keselesahan, convenience, keselesahan. Jangan bagi orang kesukaan. Convenience tu maksudnya bila mereka buat temu janji dengan kita, kita kena sentiasa ada situ untuk membantu keselesahan. Mereka bukan buat temu janji dan anda selalu bagi alasan, dan anda selalu hadir lewat, dan anda selalu tidak hadir mungkir janji. Itu leader yang tak boleh dihormati dan diteladani. Betul tak? Orang janji pukul 3, dia main pukul 3.30. Dia bagilah alasan 1001. Inilah, itulah, itulah, inilah, itu. Semua orang tak mau dengar. You bagilah alasan tersebut. Orang tak mau dengar. Orang bosan. Orang tak mau ikut leader macam tu. Malas. Betul tak? So, kita bagi mereka keselesahan untuk berjaya. Dan kita kena bagi lagi satu. Apa kita kena bagi lagi satu ialah keyakinan. Mereka datang pada kita kerana mereka tidak dapat words of encouragement seperti Tuan Johari cakap dekat di luar sana, di tempat kerja. Di tempat kerja ialah words of criticize, words of negative, semua benda-benda yang kalau kita buat 10 yang buat 10 benda, 9 betul, 1 tak betul, mereka sentiasa cakap pasal 1 yang tak betul. Dan berulang-ulang cakap 10 kali. Tak betul lah, you buat ini, tak betul, you buat ini, you buat salah, ini buat salah, sampai kita meluat nak dengar. Betul tak? Tapi 9 yang kita buat betul itu tak ada siapa puji. Tak ada siapa bagi words of encouragement. Okay, kita kena bagi confident. Akhirnya sebagai leader kita kena bagi apa? Harapan. Tunjukkan pada mereka harapan. Kerana mereka hidup kurang harapan. Mereka datang pada anda kerana mereka nak harapan. Setuju tak? So leader kan senang kan? Tak susah kan? Ini sesuatu yang kita boleh bagi secara percuma kan? Tak perlu duit kan? Tak perlu pergi universiti kan? Ini semua ini adalah datang daripada hati yang mulia, hati yang ikhlas untuk membantu mereka berjaya. So bila kita tidak tahu bagaimana nak jadi leader, belajarlah jadi leader dengan cara basic ini, menemani mereka, memberi mereka words of encouragement, follow up dengan mereka, memberi mereka keselesahan, memberi mereka keyakinan, mereka harapan untuk berjaya. Boleh tak anda sebagai leader lakukan leadership anda yang muda-muda ini? Boleh tak? Boleh ya? Yes. Okay, bagus.
So anda telah belajar 3 proses ini. Seperti Tuan Sapawi tanya, apa kita kena harus buat? Ini kena buat, itu kena buat, yang mana kita kena buat dulu? Sebenarnya ini adalah 3 proses yang kita kena juggle sana, juggle sini. Kita kena buat sedikit sana, sedikit sini, sedikit sana, sedikit sini, dan tidak berhenti-henti buka kedai. Sharing is everything. Good or good? Best tak best? Best tak? Okay. Sekejap kita akan ambil jawapan. Kita akan ambil jawapan. Okay, kita teruskan kepada soalan Mak Ruby. Soalan Mak Ruby ya. Kita beritahu orang-orang semua panggil dia cuba produk. Kita dah bagi sampel pun dah bagi dah. Bila suruh dia pergi beli, dia kata tak ada duit. Mak Ruby garu kepala. Macam mana ni? Tak ada duit. Tak ada duit. So macam mana kita nak atasi masalah tak ada duit? So nak tahu tak bagaimana kita nak atasi masalah saya tak ada duit minta maaf, minum depan anda pula. Okey. Alah saja Okey, lain macam mana kita nak bagi selesaikan masalah Mak Ruby ni? Baik. Ada siapa yang boleh bantu? Hai Rosma. Siapa kata yang tak buka kamera tu tak cantik? Rosma tadi tak buka pun cantik-cantik. Rosma. Sorry, ada kerja. Tak apa. Dari mana Rosma? Saya dari Lawas. Lawas. Lawas Sarawak. Oh, jauhnya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih mengikuti ya. Satu hari nanti saya akan turun Sabah Sarawak. Ya. Kita akan berjumpa dekat situ Ya, boleh. Terima kasih. Okey, lagi soalan ni. Nuni kata jual sampel. Okey. Ada lagi apa cadangan? Sebenarnya kalau kita mempunyai niat yang bagus, kita tahu produk kita boleh bantu orang tersebut dan platform ni boleh bantu orang berjaya menjana pendapatan pasif. Kita harus ada kepercayaan dan keyakinan dulu sebelum cakap pasal mengatasi masalah orang. Sebenarnya kita semua harus faham kita tidak mempunyai duit, walaupun peluang yang wujud mata kita itu terbaik di dunia, dia akan berlalu begitu saja. Setuju tak anda? Kalau anda tidak mempunyai duit, peluang yang wujud di depan mata kita itu memang hebat, dia akan berlalu begitu saja. Setuju tak anda? Ini memang satu kenyataan, tidak boleh nafikan. So apa yang kita buat? Segala kala perubahan perlukan perubahan, basic changes in life, perubahan di dalam hidup kita memang perlukan kita ambil tindakan. Kalau kita tidak ambil tindakan, segalanya tidak akan berubah. Tak ada apa yang akan berubah. Kita akan hidup dengan hidup kita yang susah dengan susah kita selama-lamanya. So kepada orang yang kita tunjukkan sampel dan mereka yakin dengan sampel dan mereka dah guna, mereka yakin dan mereka kata kepada diri anda, saya tidak ada duit. Boleh tak bagi sampel lagi? Saya tidak ada duit. Boleh tak bagi sampel? So anda kena tanya diri mereka sendiri, cik adik, saya sebenarnya nak bantu anda bukan saja untuk menggunakan produk ini, boleh membantu diri anda atau bukan niat menjual. Kerana saya tengok kedudukan anda yang sentiasa tidak ada duit, tidak ada benda lain yang boleh bantu anda mengeluarkan diri anda daripada zon kesusahan ini selama-lamanya.
Anda tidak akan ada duit selama-lamanya kalau anda bagi alasan untuk tidak cuba dan tidak mula dengan bisnes ini, dan hidup anda, boleh tak anda nampak perubahan yang akan anda lalui 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, adakah anda akan ada duit? Kalau anda sentiasa bagi alasan tidak ada duit dan anda memang itu kenyataan yang anda tidak ada duit, maka anda haruslah buat sesuatu. Kerana tidak ada sesuatu miracle, tidak ada benda yang miracle akan datang kalau anda tetap buat benda yang sama, doing the same thing, expecting different result. Buat benda yang sama tapi mengharapkan sesuatu yang berlainan berlaku. They are not going to happen. You beritahu dia terus terang di depan mata dia, di depan anda, tidak ada benda yang akan berlaku. Doing the same thing, expecting different result, itu orang gila. Buat benda yang sama tapi harapkan hasil yang berlainan, itu orang gila. Yang setuju tak? So jangan, saya tak mahu satu hari nanti saya jumpa you jadi gila. You jadi gila. Saya nak bantu you. You sebenarnya apa yang you guna ubat gigi yang saya perkenalkan, you tetap harus guna. Kalau you tak beli dengan saya, menukar brand kepada Atomy, anda harus guna dengan Tesco, Giant, kedai runcit. Betul tak? Ditanya tak? Itu adakah anda setuju? Ubat gigi, berus gigi, anda harus guna dekat brand yang lain, XYZ. Tapi setahu anda, selepas 20 tahun anda menggunakan produk barang kegunaan harian dengan kedai runcit di kampung anda tak pernah jadi kaya, dan hari ini saya cuba mengubahkan dengan menggalakkan anda mengubah ke dalam Atomy, dan anda mungkin boleh mula anda berkeupayaan menjana pendapatan tambahan dengan mengubah saja. Duit yang anda harus guna, anda tetap guna di brand XYZ. Sekarang saya suruh anda guna di produk Atomy yang harganya mungkin lebih murah atau mungkin lebih pasti lebih berkualiti. So dia kata, so ada orang akan tanya, saya beli berus gigi dekat kedai runcit, saya beli baru RM4, RM5 satu saja. Ini berus gigi nak beli dekat Atomy RM34, mana ada duit? Betul tak? Ada tak? Ada macam tu. So ada, mana ada duit? So orang-orang macam tu kan, kita tahu hidup mereka bukan saja susah, mereka hidup tenat. Tenat tahu tenat? Dalam ICU. Tahu tenat? Mereka dalam tenat, ketenatan. Mereka dalam sebenarnya nak dalam ICU dah. Kesian pada mereka. So bila kita tahu keadaan mereka dalam tenat macam tu, kita harus bantu. Kalau mereka nak bekerjasama dengan kita harus bantu seberapa banyak yang boleh. Tak apa. Saya bagi you satu kotak. Guna satu untuk diri anda. 7 anda perkenalkan selepas anda dah setuju benda ini hebat. Boleh tak bantu saya perkenalkan pada orang lain dan jualkan pada mereka harga member. Boleh tak bantu saya? Bagi mereka satu kotak. Dan selepas dia kutip, dia pergi jual, dia pergi buat sharing, 7 orang dia bawa masuk, satu dia sendiri guna satu, 7 orang dia masuk. Kita mula bantu beliau dengan 7 downline yang baru. 7 downline yang baru, mereka dah gembira dengan berus gigi, dan ajak 7 downline tersebut mulakan benda yang sama, kita bantu orang. Boleh tak? Boleh tak? Rasa-rasanya boleh tak? Praktikal tak?
Boleh, boleh. Ya. Itu caranya. Cara yang sebab itu orang kata apa? Mau 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Tak? Kalau nak bantu orang, kita betul-betul nak bantu, kita ada caranya. Kalau kita tak mau bantu, kita ada alasannya. Tak? So, jangan bagi alasan lah kepada diri kita. Setiap kemauan ada jalannya. Alright? Okay, soalan lagi. Tanya bagi banyak soalan. Kita 12:27 dah. Sembang sampai terlupa masa. Sahur tak makan. Cikgu, ada soalan daripada Tamizi dalam chat box. Saya tanya untuk first kita jumpa orang nak pergi hak mana? Nak pergi bisnes ke nak pergi produk? Tuan Tamizi tanya. Ni. Okey. Saya nak buat ringkasan, bukan ringkasan, saya nak buat pergolongan pada topik hari ini. Bagaimana kita nak buat topik dia apa dia topik hari ini? Topik hari ini baca tak boleh topik hari ini? Boleh bantu Tamizi jawab soalan dia. Topik hari ini apa dia? Baca tak? Yang efektif untuk membantu orang berjaya. Ya. Setiap orang yang datang pada kita, mereka ada harapan untuk mengubah hidup mereka. Betul tak? Harapan. They are looking for a hope. Betul tak? Setuju tak anda? Setiap orang datang pada kita dengan harapan. Betul tak? Tak tahu anda setuju tak? Saya rasa setiap orang datang pada saya, mereka ada harapan untuk mengubah. Setuju tak setuju? Dan setuju. Kita harus bantu mereka. Setuju. Kerana kita mempunyai kemahiran dan pengalaman untuk membantu mereka. Di dalam platform Atomy ini yang paling mudah kita bantu mereka kerana sebagai ahli mereka boleh mulakan bisnes ini walaupun tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Setuju tak? Setuju tak anda? Setuju. So hari ini apa yang kita buat ialah kita nak bagi satu kaedah yang paling bagus. Okay, siapa di sini orang baru? Saya buat live. Saya tanya orang, anda jawab. Okay? Siapa di sini buat? Saya nak tunjuk kepada anda bagaimana mudahnya untuk menjalankan bisnes ini dengan perkongsian saya. Siapa di sini baru? Siti Hawa baru tak? Saya pun baru juga. You baru okay. Siti Hawa baru. Baru. Okay. Kita bagi Tuan Johari Hari ini Tuan Johari orang baru. Dia datang kepada saya. Dia nak tahu mengenai bagaimana kita nak mulakan bisnes ini. Okay. Saya akan adakan satu real role play dengan Tuan Johari. Tuan Johari buka kamera, buka video. Buka mic. Buka mic. Okay. Siap. Terima kasih kerana ada role play. Hari ini kita buat role play untuk bantu. Okay. So Tuan Johari orang baru yang tidak gunakan produk lagi Atomy. Belum guna. Ya, betul. Datang. Tapi sudah yang percubaan sudahlah. Sekarang tak sudah. Tapi kita anggapkan dia belum lagi. Belum lagi dia datang diperkenalkan Sapawi pada saya. So hari ini saya nak beritahu, saya nak tanya Tuan Johari. Tuan Johari, selama ni saya percaya Tuan Johari menggunakan barang-barang kegunaan harian seperti ubat gigi, brus gigi, disk, pencuci pinggan, mangkok, pencuci baju, semua daripada jenama-jenama di hypermarket seperti Tesco, Giant, Mydin atau kedai-kedai hypermarket lah, Econsafe di sekeliling Tuan Johari. Betul tak Tuan Johari? Betul. Saya dah percaya anda telah spending tu lah, berbelanja barang-barang ni setiap bulan dalam tempoh mungkin dah 20 tahun. Bolehlah saya tanya Tuan Johari, adakah Tuan Johari pernah menjana pendapatan daripada perbelanjaran barang kegunaan harian? Kalau ikut tu memang tak nampak apa langsung lah. Keluarkan duit banyak adalah.
Okey. So Tuan Johari, Kadang-kadang merosakkan ekonomi lagi ya. so memang kita dah tahu dah, kita dah belanja perbelanjaran ni dah 20 tahun atau lebih daripada 20 tahun di barang kegunaan harian. Selepas habis kita guna, selepas habis kita beli, selepas habis kita beli, tidak. Tapi tidak mendapat menjana pendapatan. Tapi hari ni saya nak cadangkan pada Tuan Johari, kalau Tuan Johari saya cuma galakkan atau cuma suggest cadangkan Tuan Johari cuma ubah daripada barang kegunaan yang anda harus guna brand XYZ ini kepada Atomy. Selepas anda guna dan anda yakin dan anda sukai produk tersebut, saya boleh membantu Tuan Johari menjana pendapatan 7,000 sebulan dalam tempoh setahun. Harga yang anda beli dekat Tesco Giant sama dengan harga kami, tapi kualiti yang kami akan perkenalkan di Atomy ini kualiti antarabangsa, dan Tuan Johari harus cuba sendiri. Jangan percaya apa saya cakap, cuba sendiri dengan mencuba 10, sekurang-kurangnya 10 produk kegunaan Atomy. Jangan kata 2-3 lah, 10. Lepas itu saya pastikan Tuan Johari mempunyai keupayaan untuk menjana 7,000 sebulan setiap bulan dalam tempoh setahun. Tuan Johari kena tanya saya soalan. Kena tanya saya apa yang di dalam fikiran anda. Khasnya orang baru pun boleh tanya saya soalan. Kerana ini adalah sesuatu yang saya nak perkenalkan pada orang baru. Orang lama pun boleh tanya saya soalan. Pasal anda harus tanya soalan supaya anda tahu macam mana menjawab. Ya. Okay. Kalau saya tengok pada sistem ni, memang dia boleh menjana ekonomi. Sebab apa yang sebelum ni banyak bisnes yang pernah saya ceburi lah. Tapi kalau saya tengok dekat Atomy ni memang 100% berbeza dengan dia punya sistem. Wow. So daripada sistem tu lah, I yakin dia punya produk is the best. Very good. So I dah try, dah sample 1-2 macam vitamin. Memang okey. Powerful, thank you. So Tuan Johari, kalau Tuan Johari dah yakin dengan produk, maksudnya langkah pertama dah lalui. Bila langkah pertama anda telah lalui dengan ada keyakinan pada produk 10, sekurang-kurangnya 10 produk Atomy, anda ada keyakinan, maka anda tanya pada anda kerana anda mempunyai keupayaan atau potensial itu keupayaan atau ada keupayaan menjana 7,000 sebulan setiap bulan dalam tempoh setahun. Kerana anda telah melalui langkah pertama telah percaya. Seterusnya kita harus kepada langkah kedua, langkah ketiga. Dia ada 4 langkah saja untuk membantu orang berjaya. So langkah pertama, siapa di sini orang baru yang belum lagi cuba satu produk langsung? Ada siapa di sini? Satu produk pun belum lagi. Siti Hawa dah cuba dah belum? Saya sudah cuba makan produk Atomy, Mak Ruby bagi. Oh, rasa dia macam mana? Bagus? Betul, bagus. Vitamin C, saya sudah makan. Saya sudah ada beli barang Atomy lah, vitamin C. Oh, vitamin C ya. Ubat gigi, berus gigi dah belum? Yeah. Ada dah belum? Mak Ruby, ubat gigi pun saya sudah rasa. Saya pun sudah bagi tahulah bila saya pergi sembahyang. Saya bagi tahu, cakap dengan diorang lah macam mana produk Atomy semua. Saya bagi tahu ubat gigi bagus, lain daripada lain yang diorang pakai. Saya sudah cakap lah, mulut ada berbusuk, segar, lembut. Saya sudah bagi tahu, sudah cakap lah, tapi diorang belum lagi lah. Okay. Siapa di sini yang belum lagi pernah guna produk? Saya nak bercakap dengan anda. Siapa lagi? Satu produk pun belum. Rosma dah guna belum? Satu produk belum lagi.
Belum lagi, belum. Okey. Saya sekarang terima kasih Tuan Johari. Saya akan bersama dengan Rosma sekarang. Okey, Rosma, selama ni ini adalah satu role play Saya nak orang semua dengar. Rosma, selama ni Rosma telah belanja barang kegunaan Rosma di dalam hypermarket yang berdekatan dengan Rosma. Betul tak? Betul tak Rosma? Ya, so Rosma, saya percaya ini lebih kurang anda belanja tanpa menjana pendapatan daripada pembelian yang anda gunakan untuk barang kegunaan harian untuk keluarga anda, dan lebih kurang pada 20 tahun. Okay. Sekarang kalau Rosma, saya nak cadangkan Rosma untuk ubah daripada brand XYZ yang anda sedia guna kepada brand Atomy, di mana kualitinya antarabangsa tapi harganya sama seperti Tesco Giant yang anda gunakan. Adakah Rosma sanggup ubah? Kerana dengan mengubah kepada platform Atomy, brand Atomy ini, Rosma boleh berupaya menjana 7,000 sebulan dalam tempoh setahun ini. Adakah Rosma sanggup cuba? Boleh. Produk yang bila Rosma kata boleh, produk yang boleh kita cadangkan ialah lebih kurang 10 jenis produk. Antara 10 jenis produk tersebut, satu, siapa di sini boleh share tak 10 produk tersebut? Ada tak? Ada siapa di sini boleh share tak 10 produk tersebut? Kalau tak ada, saya boleh hantar pada anda. Boleh share tak? Saya hantar. Sementara you orang share, saya bercakap dengan Rosma dulu. Saya cakap dengan Rosma untuk memastikan anda semua memahami apa yang saya buat untuk memastikan anda semua tahu. Produk 10 produk ni tunggu saat. Okey, kita telah hantar pada Yam. Yam akan slide okey, hantar. Okey. So saya akan tanya Rosma, produk-produk yang saya nak perkenalkan pada Rosma adalah produk-produk yang Rosma dah sedang guna. Produk-produk ni anda telah guna dan anda telah guna lebih daripada 20 tahun, tidak menjana pendapatan, tapi dengan mengubah kepada produk Atomy ini sama dengan produk yang tapi brand Atomy yang kualitinya lebih tinggi, harganya sama dengan harga yang Rosma beli dekat jenama lain. Dan di sini dengan mengubah kepada Atomy, Rosma berupaya menjana pendapatan 7,000 sebulan setiap bulan dalam tempoh setahun. Adakah Rosma bersedia untuk mencuba? Ya, saya akan coba. Okey, dia akan cuba. Bila Rosma katakan dia akan cuba, anda akan perkenalkan 10 produk inilah kepada Rosma. Dan ini adalah produk yang Rosma akan guna walaupun di mana saja. Body cleanser. Ini macam sabun tapi dia dalam liquid. Body shampoo, hair shampoo rambut, hair conditioner, shampoo ini conditioner, ubat gigi, brush gigi, body lotion. Semua perempuan, semua lelaki harus guna body lotion. Facial wash, pencuci muka. Kita ada dish detergent, multi-purpose detergent. Ini bukan saja untuk cuci pinggan mangkok, dia boleh cuci segala-galanya di rumah kita. Okay, scrubber. Ini adalah untuk cuci pinggan, cuci pinggan mangkok. Fabric detergent untuk cuci semua baju-baju yang kita ada. Ini semua berharga, 10 produk ni berharga 338 saja. Dan ini boleh digunakan lebih kurang 3 bulan. Tengoklah daripada jumlah gunaan anda lah. Tapi kalau anda tengok, ini sekurang-kurangnya 3 bulan. So, ini adalah sesuatu, kalau anda nak menjana pendapatan 7,000 sebulan dalam tempoh setahun, anda harus memulakan dengan mengubah
Boleh tak Rosma anda ubah 10 produk ni? Ya, saya akan coba. Bagus. 10 produk saja. Kita ubah dan kita berpeluang. Tapi kalau Rosma selepas mencuba dan tidak yakin atau tidak sukai produk kami, okey, Rosma sentiasa boleh kembali kepada XYZ brand yang dia sentiasa guna. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda dah menyukai produk kami, maka anda tahniah pada anda kerana anda berpeluang menjana 7,000 sebulan setiap bulan dalam tempoh setahun ini. Okay, so dengan perkongsian yang mudah ni, kita boleh membantu orang berjaya dengan mudah. Setuju tak Tuan Johari dengan Tuan Sapawi? Best tak? Best tak sharing tu? Best. Simple lah. Simple. Kita nak sesuatu yang simple dan orang boleh cuba 10 produk kita terdahulu. Tak semestinya yang saya tampilkan segala-galanya, at least kurangnya seseorang kena cuba 10 produk. Untuk menjana 7,000 sebulan, dia harus cuba 10 produk. 10 saja. Tak payah banyak, tak payah kurang, tak apa. 10 saja. Kalau dia rasa dia tak mau hair shampoo, dia dah sesuai dengan Palmolive, maka gunalah Palmolive yang dia sedang, tapi mungkin dia nak tukar pergi kopi. Kerana keluarga saya semua setiap orang minum kopi. Setiap pagi kami minum kopi. Kopi kami kopi Arabica. Secawan 70 sen. Dia menjanakan perjalanan darah. Okey, dia nak tukar kopi, tukarlah. Ini satu-satunya guidelines. Boleh tak? Setiap orang kita ceritakan pada mereka, gunakan skrip yang saya gunakan. Best tak best? Tak best lah. Satu orang kata best, 2 orang kata best, yang lain semua kata tak best. Alah, menangis lah saya. Best. Boleh lah, gunakan cara ni kepada kawan-kawan anda, bantu mereka menjana 7,000 sebulan dengan mengubah produk bermula dengan 10 produk Atomy. Boleh tak? Minggu ni kita akan cuba. Setiap orang akan cuba. Kita perlu cuba berapa orang? Satu minggu 2 orang, 1 bulan 2 orang. 1 bulan 2 orang. Dan lepas 2 bulan, 1 bulan kita perlu cuba 2 orang. Dalam 1 tahun, you akan menjana pasti garanti 7,000 sebulan setiap bulan untuk 3 generasi yang akan datang. 2 orang. 1 bulan 2 orang. Kalau ada lebih 3 orang bonus, lebih 4 orang bonus. Tapi kalau kita sekurang-kurangnya target kita ialah sebulan 2 orang. Susah ke? Tak susah kan? Kerana orang yang sentiasa belanja apa yang dia nak belanja. Dan mereka tak pernah jana pendapatan daripada apa yang mereka belanja. Kita cuma panggil mereka ubah saja. Dan ubah berpeluang menjana pendapatan 7,000 sebulan. Siapa yang... Ya. Yes. Orang rumah saya tanya. Tanya. Berapa RM untuk apa konsisten untuk 10 produk tu per month? Oh, bukan per month. Sekali ya. Jangan sekali saja. Jangan ingat tiap bulan. Jangan ingat tiap bulan saya kena beli. Beli untuk 10 ini buat kali pertama dulu. Dah suka, dah jatuh cinta dengan produk ni, 10 produk ni. Pelan-pelan ubah segala barang kegunaan rumah anda kepada Atomy. Pelan-pelan ubah. Yakinkan dengan 10 produk dulu. Dan pelan-pelan ubah. Pelan-pelan. Lepas tu tambah vitamin C, tambah probiotik. Boleh tak? Tambah, pelan-pelan tambah. Boleh tak? Jangan bagi kau orang kata, tiap bulan 300 lebih, mati ada lari dia menampak hantu. Dia nampak hantu, dia tangan bukan nampak hantu, dia nampak hantu dengan Pontianak sekali. Dia lari lintang pukang. Jangan bagi takutkan orang. Cuba sekali ya. Percaya pada saya, buat cuba sekali. Lepas yakin, mula pelan-pelan ubah. Satu demi satu di rumah kita. Vitamin C kita beli dengan farmasi, tak mau beli dengan farmasi lah, beli dengan Atomy. Lebih berkualiti, lebih
harga lebih berpatutan. Tukar probiotik yang selama ni kita tak pernah jaga usus kita. Sekarang mulalah jaga usus kita. Tukarlah, jangan makanlah Maggi mee lagi yang boleh bagi kita kanser, kita boleh bagikan buah pinggan rosak. Makanlah lamen daripada Korea, halal. Makanlah itu semua benda yang berkualiti. Betul tak? Kita pelan-pelan ubah. Bila kita dah pelan-pelan ubah, semua orang jadi kaya. Satu hari nanti kita gunakan barang kegunaan harian kita percuma. Tahu tak apa tu percuma? Saya gunakan barang harian rumah saya percuma. Best tak best? Best Okey, terima kasih semua kerana hadiri sesi hari ini. Ya, Safawi, kembali pada anda. Okey, terima kasih banyak Sifu. Terima kasih banyak. Apa yang Sifu luahkan tu sebenarnya bukan untuk diri beliau. Untuk kita sebenarnya leader-leader ni dia kena ada rasa lah. Sebab seorang leader yang hebat, dia tak akan marah. Tapi dia bagi satu kata-kata yang memang akan touch siapa yang kena dia rasa. Saya kena, saya rasa. Kadang-kadang tu kalau Sifu cakap walaupun sambil-sambil gelak, orang Melayu kata apa? Kena sampai tulang hitam tahu. Ya, terima kasih. Makan cili rasa pedas sikit. Ya, sebab apa? Bukannya beliau nak bagi paksaan pada kita, tak. Sebab dalam kita punya bisnes ni memang pinjam kuasa amat penting. Terima kasih Sifu kerana bagi tiga rukun apabila nak bawa member baru, kena start dengan recruitment, kena start buat development, kena ada leadership. Terima kasih. Dan saya rasa kita akan habiskan kita punya topik pagi ini. Dan minggu depan macam Sifu kata tadi, kalau sekiranya kita boleh mampu bawa lagi orang lebih 2 kali ganda daripada apa yang ada hari ini, kita akan bincang isu yang sama. Senang untuk kita close new member. Tapi minggu depan ni saya rasa dah hari Sifu. Ya. Minggu satu lagi. Minggu satu lagi. Minggu depan kita tak ada apa sesi pun. Leader meeting pun tak ada. Kopitiam tak ada. Kita holiday ya. Pasal semua nak pergi beraya. Saya pun nak pergi beraya. Okay. So minggu depan kita beraya bersama. Okay. Terima kasih semua. Maaf zahir batin. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak Sifu. Terima kasih kepada semua. Saya boleh bagi sikit juga Sifu? Boleh. Bagi banyak tak apa. Sebab kita nak bagi time sampai pukul 1. Okey, apa yang bagi Sifu beritahu tadi, kalau kita buat kerja biasa, bangun time biasa, naik kereta biasa, lalu jalan yang biasa, punch card tempat kerja yang biasa, jumpa orang yang biasa, break dengan orang yang biasa, makan tempat yang biasa, punch card balik time yang biasa, lalu jalan yang biasa, balik rumah yang biasa. Macam mana nak income luar biasa? Sangat-sangat mustahil. Okay? So kita kena buat sesuatu. Dan sebelum saya mengakhiri, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang berada bersama dengan kita pada pagi ini. Pagi yang amat-amat bertuah. Kita dapat tip-tip yang menarik daripada Sifu. Sebelum saya akhiri dengan pantun. Biasalah SP ni pantun tu dia kena main sikit. Okay? Pantun ni agak berlainan sikit. Okay? Bulan Ramadan kita berpuasa agar menjadi orang bertakwa. Tommy, kena pandai pinjam kuasa. Pasti kita akan berjaya. Aja. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.